Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti Datuk Zaidi, Ketua Umum Bahagian Bani, Datuk Azli, Ketua Umum Bahagian Masalah, sahabat-sahabat timbalan Ketua Umum Bahagian dan Ketua Umum Bahagian, Ketua Pemuda Bahagian, Ketua Wanita Bahagian, Ketua Puteri Bahagian, Bendahari Bahagian, Saudara Afif, Ketua Perangan Bahagian, Jawatan Umum Bahagian di 4 peringkat. Begitu juga teman-teman ketua cawangan yang saya kasih sekian. Namanya saya ucapkan terima kasih dan tahniah syabas kerana UMNO Bahagian Wangi antara yang terawal mengadakan program ini. Secara pertama sekali kita nak beritahu bahawa yang kita sebenarnya sedih ni tuan-tuan ialah kerana dari awal lagi Datuk Seri Najib Tun Razak telah gagal mendapat pembicaraan yang adil. Ini tuan-tuan semua kena faham kerana pendakwaan ke atas Datuk Seri Najib ini ialah pendakwaan yang bermotifkan politik, yang berniat jahat dan satu pendakwaan terpilih. Siapa yang cakap ni tuan-tuan? Yang cakap ni bukan saya. Yang cakap ni peguam negara yang melakukan pendakwaan itu sendiri. Kalau orang tanya dengan kita ni, siapa yang cakap pendakwaan Datuk Seri Najib ni pendakwaan terpilih, pendakwaan Datuk Seri Zahid ni pendakwaan terpilih? Jawapan kita mesti sama, konsisten. Itulah apa yang ditulis oleh Tommy Thomas dalam bukunya Justice in Wilderness. Dan buku dia ni telah disiasat oleh pasukan petugas khas yang dilantik oleh kerajaan. Dan pasukan petugas khas mendapati bahawa Tommy Thomas telah melakukan 17 kesalahan dan boleh didakwa di bawah Akta Hasutan, boleh didakwa di bawah Akta Rahsia Rasmi, boleh didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, dan banyak undang-undang yang dia telah langgar. Itu sebab kes Datuk Seri Zahid dia menang. Sebab apa? Sebab bocor sesedara, bocor kertas satu memo dalaman seorang DPP bernama Akram Darib yang telah pun menghantar surat kepada Tommy Thomas memberitahu bahawa 7 orang DPP dan 5 orang IO, orang penyiasat, mengatakan tidak ada asas pun nak mendakwa Datuk Seri Zahid Hamidi. Itu sebab Peguam negara pada ketika itu tak ada pilihan, dia kena betulkan keadaan. Dia tarik balik dulu kes Datuk Seri Zahid dapat di MKA, dan kemudiannya saudara, kalau akan datang ada bukti terkumpul, kalau dia nak dakwa balik, dia boleh dakwa balik. Sebenarnya kes Datuk Seri Najib pun sama. Malah dokumen ini telah bocor lebih awal daripada kes Datuk Seri Zahid. Dan sebenarnya kalau mengikut Tan Sri Syafiee ada 4 kes Datuk Seri Najib dah dapat di NAA. Cuma nasib dia malang sikit kerana di NAA ke atas Datuk Seri Zahid diumumkan lebih awal. Bila diumumkan lebih awal, Datuk Seri Saudara, hari terakhir Peguam negara yang lama itu, dia telah meminta supaya representasi Datuk Seri Najib yang telah diterima 4 ni dibatalkan. Itu yang kes contoh macam audit, sepatutnya dah buat, tapi mereka disebabkan dibatalkan keputusan representasi, maka dia jadi representasi itu tidak dijawab oleh AG lama. Itu yang pembicaraan terdekat. Itulah sebab ada orang marah, kenapa masih lagi nak bicarakan? Bila dalam tahu tak ada kes, tak ada asas, kenapa masih nak bicarakan? Sebenarnya pasal representasi itu dah diterima tapi dibatalkan. Tuan-tuan, siapa hakim yang patut membicarakan kes SRC International ni?
Hakim yang patut membicarakan kes ini adalah seorang yang bernama Sofyan Razak. Seorang hakim nama Sofyan Razak. Dia ni siapa? Dia ni adik abang kepada Sofi Razak, seorang ahli Dewan Undangan Negeri di Pahang. Tak ada kena-mena pun dalam Muslim Haji kan? Tetapi tuan-tuan, apa yang Mahathir buat? Apa yang Mahathir buat bila tukar hakim-hakim? Tuan-tuan tahu lah, bila mereka berkuasa, perkara pertama yang mereka buat, mereka tukar Pegawai Negara, mereka tukar Ketua Hakim Negara, gantikan dengan Richard Malan juga. Belum tu mereka juga tukar Ketua Hakim Mahkamah Besar Melaya, Sabah, Sarawak, semua dia tukar So bila tukar ni sesetara, maka Hakim Sofyan Razak itu juga telah ditukar, digantikan dengan seorang yang langsung tak ada pengalaman dalam kes jenayah. Orang ni namanya Nazlan Ghazali. Dia ialah seorang hakim di Mahkamah Komersial. Dia tahu tentang jenayah komersial. Dia tak tahu pasal jenayah sivil dia tak tahu pasal jenayah. Jadi orang yang tak ada pengalaman tiba-tiba ambil satu high profile case. Itu yang menyebabkan kita lagi tak percaya. Dan hari ini, saudara, antara bukti-bukti yang Peguam Datuk Seri Najib nak kemukakan di dalam mahkamah yang tak dapat sampai hari ini ialah bukti yang menunjukkan bahawa Hakim Nazlan mempunyai konflik kepentingan. Dia pernah menjadi Head of Corporate and Legal Affairs. Memang dia pernah menjadi Setiausaha Syarikat Memang. Dan dia lah yang tanda tangan dokumen-dokumen pinjaman yang dibuat oleh Perdana dia satu syarikat yang ada kaitan dengan MDB, kontrak-kontrak semua dia. Dan dialah yang mencadangkan supaya ditubuhkan SRC International ni. Macam mana dia boleh jadi hakim? Sepatutnya tuan-tuan, dia kena contohi hakim-hakim yang baik. Ada banyak hakim yang baik, tuan-tuan. Ada ramai hakim yang baik, yang mana bila dia ada konflik kepentingan dalam kes yang melibatkan Datuk Seri Najib, sama ada hubungan dia dengan Wan MDB, sama ada dia pernah bekerja dengan syarikat yang ada kaitan dengan MDB, dia orang semua sekali kali ini. Tapi Hakim Nazlan tak beritahu tentang pelibatan dia dengan baik-baik. Dan dalam ini mesyuarat ada nama dia, tak melari tuan-tuan. Cuma itulah sebabnya kita cakap, kalau ada keadilan dari awal lagi, sepatutnya bila hakim ini ada konflik kepentingan, keputusan yang dia buat itu sepatutnya dikira sebagai null and void. Dia sepatutnya tak dikira. Dan Datuk Seri Najib dibicarakan semula. Kalau Datuk Seri Najib dibicarakan semula, tuan-tuan, maka kes kena start daripada mula di hadapan seorang hakim yang bebas. Kalau dia dibicarakan di hadapan seorang hakim bebas, Datuk Seri Najib akan dibebaskan dulu dan dia akan diikat jamin. Kalau mahkamah benarkan dia diikat jamin, maka dia bebas lah. Bicaralah balik ke mahkamah tinggi, pergi mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Okey? Ada yang cakap, tuan-tuan, dan dulu dia orang ni dakwa, sekarang ni kita terjadi kerajaan, kenapa dia tak boleh lepaskan? Ini kita faham. Ini kita faham. Masukkan ke dalam tu senang, tuan-tuan. Nak keluar tak senang. Kalau nak masukkan seseorang ke dalam tu senang. Pertama sekali, kalau IO membantu untuk memasukkan seseorang ke dalam. Kedua, kalau Jabatan Pegawai Negara merasakan ada kes yang gugur, maka dia akan didakwa. Ketiga, pihak yang boleh terlibat juga ialah pihak yang membuat putusan pengadilan, iaitu hakim-hakim. Maka masuk. So, kes Datuk Seri Najib ni, macam kita tahu keadaan Hakim Nazlan sudah pun jelas bahawa dia melanggar tata etika hakim tahun 2009
Sepatutnya ada tindakan disiplin, tindakan atas dia, tapi tak ada. Maka keputusan yang dia buat di Mahkamah Tinggi dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan dan dikekalkan oleh Mahkamah Persekutuan. Dan dalam Mahkamah Persekutuan kita pun tahu bahawa Datuk Seri Najib minta, bukan banyak, dia cuma minta supaya dia diberi peluang untuk lantik Queen's Counsel. Sebab dia dah cuba di Mahkamah Tinggi guna Tan Sri Syafiee, dia dah cuba di Mahkamah Rayuan, sekarang ni di Mahkamah Persekutuan Tan Sri Syafiee cadangkan supaya digunakan Queen's Counsel. Tak dapat, tak dibenarkan. Alasannya kerana dia orang ni tak faham bahasa Melayu. Yang kau sibuk pasal tak faham bahasa Melayu, tak apa. Biarlah kalau hakim tu tak pandai bahasa Melayu, peluang dia nak menang pun susah, betul tak? Tapi hak dia nak pakai Queen's Counsel tak patut dinafikan. Tommy Thomas pun pernah pakai King Counsel. Tommy Thomas pun dalam buku Justice itu dia mengatakan kes ini sangat complicated, ada 30,000 halaman. Maka dia English orang luar. Tuan-tuan, tu apa ni? Siapa tu? Gopal Sira. Dia kerja dengan DPP dengan Jabatan Keluar Negara. Tidak, orang luar. Siapa lagi seorang itu? Sita Barau. Dia bukan kerja dengan Jabatan Keluar Negara. Orang luar. Berapa banyak negara kerja untuk hire dia orang ni? Kenapa boleh? Ini Datuk Seri Najib nak pakai duit dia sendiri, hire Queen's Counsel. Kenapa dinafikan? Kita tak nak pertikaikan itu keputusan Mahkamah dah ambil. Kemudian bila tak dapat Queen's Counsel, Datuk Seri Najib minta untuk gunakan peguam macam Karen Mock. Karen apa ni, peguam negara, Jabatan Badan Peguam, apa dia panggil? Bar Counsel. Bar Counsel kata, pakailah peguam tempatan. Maka Datuk Najib pun ikutlah pandangan pakai peguam tempatan, nantilah Zahid Ibrahim. Tuan-tuan, bila dia nanti Zahid Ibrahim, kalau dah tadi Tommy Thomas kata ada 30,000 buku surat, boleh tak? Baru nanti macam mana nak baca 30,000 buku surat? Maka dimintalah supaya diberikan masa 3 bulan. Tak lama, 3 bulan dia minta supaya dia boleh baca dokumen tersebut dan buat persiapan macam mana nak jawab. Sebab dia tak mengikuti kes dia dari awal. Kalau bagi 1 bulan pun okey lagi, tak dapat. Maka last sekali peguam kata, kalau saya tak boleh baca dokumen ni, saya tak ingin daripada nak mewakili Datuk Seri Najib. Pun tak boleh, tak dibenarkan. Ini first time dalam sejarah. Kita tak nak pertikaikan, tapi itulah apa yang berlaku. Saya cuma cerita apa yang berlaku di dalam mahkamah. So akhirnya Datuk Seri Najib telah memohon untuk semakan kehakiman diwat ke atas kes beliau. Tapi malam ni tak berjaya, tuan-tuan. Gagal juga. Jadi ada orang cakap dah tukar Perdana Menteri, dah tukar Datuk Seri Zahid dah jadi timbalan Perdana Menteri. Betul kan mahkamah ni? Tuan-tuan, saya nak beritahu, tak boleh buat apa dah di mahkamah. Tak boleh buat apa. Cuma sekarang ni ada satu usaha nak bawa pergi ke Suruhanjaya Hak Asasi Manusia di Geneva semua sekali. Kalau itu ada keputusan, itu mungkin boleh patah balik ke mahkamah. Jadi apa peluang yang Datuk Seri Najib ada? Peluangnya ialah melalui pengampunan diraja. Ada orang cakap, kalau buat pengampunan diraja, maknanya Datuk Seri Najib ini mengakulah dia bersalah, mengakulah dia curi duit orang MPP atau pakai sanksi. Ini beza dia, saya nak beritahu. Panduan lain ada juga cakap kan, apa ni, yalah, bila Datuk Seri Najib ni maknanya dia ni adalah seorang penjenayah. Saya nak beritahu, semua yang mohon pengampunan diraja memang penjenayah. Memang penjenayah. Cuma Datuk Seri Najib seorang dia adalah orang yang membuat petition untuk pengampunan diraja, bukan kerana dia mengakui dia melakukan perkara tersebut, tetapi dia membuat petition pengampunan diraja atas dasar dia tidak mendapat
keadilan dalam proses mahkamah. So, bagi saya, kita sebagai rakyat kena bersyukur kepada Allah SWT dan bersyukur kerana lembaga pengampunan sebenarnya bila dia bagi pengampunan itu separuh, dalam arti kata lain, mereka bersetuju bahawa Datuk Seri Najib tidak mendapat keadilan. Sebab dia bukan mengaku salah, tuan. Betul tak betul? Maknanya mereka bersetuju, walaupun tak sepenuhnya, mereka bersetuju ada elemen tidak adil dalam proses tersebut. Nah, ini kita kena faham. Itu sebab saya memanglah dalam hati saya kan, kalaulah kali ini Datuk Seri Najib tak dapat pengampunan, siapa lagi yang akan tolong dia? Sebab saya tahu bagi Tuan Sultan Faham ni, orang yang kenal Datuk Seri Najib daripada kecil. Betul tak? Memang kita semua harapan kita dapat macam Datuk Zahidi dia cakap, Datuk Seri Najib sendiri pun kata dia akan bebas. Dia yakin, bukan dia cakap dia akan bebas, tapi maksudnya dia yakin dia akan diberikan pengampunan penuh oleh Baginda Tuan Sultan Faham yang Tuan Agong yang ke-16. Tetapi bila keputusan diambil itu, mesti ada sebab usaha. Kita tak ada dalam lembaga pengampunan, betul tak? Kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku di dalam lembaga pengampunan tersebut. Siapa ahli lembaga pengampunan ni? Yang memfungsikannya ialah Kembali Pelaku yang Tuan Agong ke-16 Sultan Abdullah. Siapa ahli-ahli dia? Yang pertama yang kita tahu iaitu Menteri Wilayah. Yang kedua ialah Ketua Negara. Dan 3 orang ahli lembaga pengampunan yang dipilih oleh Baginda Tuan Agong. Betul. Kita salahkan Menteri Wilayah ke, kita salahkan AG ke, kita salahkan keluarga ke, apa dia dapat tuan? Tak dapat apa. Tuan-tuan kena faham, orang yang masuk meeting, dia masuk meeting, dia ada maklumat daripada pelbagai pihak. Betul? Bila dia masuk meeting, dia tahu bahawa ada sebahagian manusia dalam negara kita ni suka Datuk Seri Najib diberi pengampunan. Betul? Dalam masa yang sama dia juga tahu bahawa ada sebahagian manusia merasakan Datuk Seri Najib ini tidak patut diberi pengampunan. Ramai yang percaya Datuk Seri Najib mencuri, merompak, seperti mana yang difitnah oleh Tuan Dr. Mahathir. So kita nak salahkan ahli lembaga pengampunan, sedangkan sebenarnya bagi saya salah besar ni kita tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa lama Datuk Seri Najib berhadapan dengan kes ni? Berapa lama? 5 tahun. Betul? Sebelum dia akhirnya masuk penjara. Berapa ramai di antara kita dalam dewan ni yang kerja dia asyik posting dia tentang Datuk Najib dalam Facebook dia, macam tak apa selalu. Cuba tolong beritahu berapa orang yang hari-hari kerja dia posting dia macam tak apa buat ni? Ada? Boleh tolong agak dengan? Kita wakil kat kapal. Itu masalahnya. Bila kita ni ratus orang dalam dewan ni wakilkan kapal seorang buat bisik. Betul tak? Kita wakilkan kapal seorang buat bisik. Maka mesej yang sampai kepada Baginda Tuanku, Menteri Wilayah, AG dan ahli-ahli lembaga pengampunan, dia orang dengar yang buat bising, yang buat petition, bersih dan sebagainya, lebih ramai daripada yang menyokong Datuk Seri Najib. We are sending the wrong signal. Itu sebab saya cakap, tak jadi kalau saya 2-3 orang kawan-kawan duk memekak melalak tiap malam Najib, tapi yang lain tak sambut semua. Ini kena fahami. Kalau semua orang mainkan peranan, Datuk Najib ada 4 juta orang kan? Follow Facebook dia, betul tak? Setiap kali dia post ke, ataupun setiap kali saya cakap pasal Datuk Najib ke, Kak Fah post pasal
keadaan Datuk Najib dekat mahkamah apa semua, kalau orang duk share kurang-kurang mesej yang sampai kepada orang yang terlibat dalam membuat keputusan, ialah dalam main-main Datuk Najib ni pengaruh dia. Wah, ini masalah dia. Bila dia orang dah buat keputusan, baru dia orang tahu, oh, ramai rupanya kat bawah ada groundswell orang yang marah bila Datuk Seri Najib tak dapat pengampunan penuh ni. Rupanya ramai. Kata ramai. Betul tak? Jadi kita jangan salahkan orang yang buat keputusan. Kita ni apa kita buat 5 tahun, kita tak backup bos kita betul-betul. Ini realiti dia, tuan-tuan. Jadi itu sebabnya saya minta sahabat-sahabat, kita tuning dari kat sana di sini tak menyelesaikan masalah. Tak menyelesaikan masalah. Tambah masalah ada. Contohnya macam Tony Paul, dia kolektif, tak pasal-pasal, dia akan kena dakwa di bawah atas sultan. Kalau tak kena atas sultan pun, dia akan didakwa di bawah akta komunikasi. Orang macam Siti Kasih, hari ini dah ada report polis. Orang macam Ram Karpal, ramai lagi. Yang mana yang pertikaian ni, kita akan buat report polis. Sama juga kalau tuan-tuan tak puas hati dengan bagi dia tuanku, tuan-tuan komen lah secara hati. Aku komen dengan tuan-tuan pun nanti baik-baik ada masalah, akan ada masalah. Betul tak? Jadi apa yang kita perlu buat? Pertama sekali menginsafi bahawa kita dah buat silap besar kerana kita kurang defend bos itu. Kita kurang bersuara, kita kurang bersolidariti kepada pemimpin kita yang dianiaya dalam penjara. Sekarang kita ada peluang untuk membetulkan keadaan. Macam mana cara ni, tuan-tuan? Ini yang Datuk Najib dengan usaha ni. Kita nak kumpul tanda tangan. Tanda tangan ni buat apa? Adakah untuk buat petition? Adakah untuk buat perarakan pergi ke istana? Nak buat desakan? Tidak. Ini kita faham. Jangan sesekali parti putuskan, jangan sesekali pergi barak ke istana, pergi keluarkan kenyataan, mendesak baginda tuanku. Tuan-tuan, di bawah perkara 42 ni sesama, ini hak dan kuasa mutlak baginda tuanku, dan ini ihsan dia. Ini boleh bicara dia. Dia nak bagi boleh, dia tak nak bagi pun boleh. Sekarang dia dah bagi separuh dah. Alhamdulillah. Daripada langsung tak ada. Saya nak beritahu saudara, ramai orang suruh tarik pelak. Saya nak beritahu tuan, sedar tak bahawa kalau seseorang masuk dalam penjara, kalau ikut peraturan penjara, dia ada time frame dia, baru dia boleh mohon. Baru dia boleh mohon. Baru penjara boleh membukakan petition pengampunan. Kalau nak tunggu Datuk Najib dapat petisi pengampunan yang diutarakan oleh penjara, mungkin dah lalui, dia 12 tahun kena, dah lalui 4 tahun baru dia boleh dapat, baru penjara hantar. Tetapi apa yang dibuat oleh Datuk Najib, 23 Ogos dia masuk penjara. 10 hari selepas tu, Tan Sri Syafiee mewakili Datuk Najib telah menghantar petisi, iaitu pada 3 September 2022. 3 September ni tuan-tuan, yang beratur nak dengar, nak dapat petisi dia dengar ni cukup ramai tuan-tuan. Cukup ramai. Macam mana boleh potong queue ni semua tiba-tiba 8 hari bulan Disember? Sebenarnya kes Datuk Seri Najib ni dah dengar ni 8 hari bulan Disember, bukan 29. 29 tu tarikh keputusan dibuat. 8 hari bulan Disember tu, nama Datuk Seri Najib tak ada dalam senarai yang patut mendapat pertimbangan oleh Majlis Pengampunan Negara. Tak ada. Ini kerja Presiden kita yang orang duk kata caci macam-macam. Yang Syam Jalil kata pada Datuk Seri Azharina, dia orang ni lah yang usaha yakinkan PMX dan PMX yang bawa. Ini kita faham. Jadi kalau ada orang kata PMX ni suka Datuk Seri Najib duduk dalam penjara lagi lama, saya nak bagi tahu satu dia tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan, bila Datuk Seri Najib ni
tak dapat pengampunan diraja ni, orang akan maki raja ke orang akan maki Perdana Menteri? Orang akan maki Perdana Menteri tu. Orang akan maki raja ke orang akan maki Presiden UMNO? Jadi tuan-tuan, takkan Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid nak biarkan orang maki dia? Takkan Datuk Seri Anwar nak biarkan orang maki dia? Itu sebab dia orang ni betul-betul sungguh nak pastikan Datuk Seri Najib ni mendapat pengampunan. Sebab hari ni kita kena terima hakikat, tuan-tuan. Kita ni, Parti Melayu ni dah pecah. Parti Melayu ni dah pecah. Dan saya nak beritahu, tuan-tuan, masalah utama kita sebenarnya yang orang Melayu ni tak faham. Melayu ni membiak lebih cepat daripada bukan lain. Apa maksudnya? Maksud dia sesuatu. Walaupun hari ini orang India 90% dah bersama dengan Pakatan Harapan, orang Cina 97% bersama dengan DAP, dengan Pakatan Harapan. Sesuatu kita dah ada fix deposit bukan baik. Betul? Tetapi disebabkan orang Melayu membiak cepat, hari ini Bumi Putra 70% dah telah, bukan 69. Akan datang bisa menjadi 80%. Kalau kita tak tarik balik sokongan orang Melayu di segala lingkup kita. Tuan-tuan rasa Anubrahim tak tahu ni? Tuan-tuan rasa Zain Abidi tak tahu ni? Kita tahu. Dan hari ni suka tak suka, kita kena tahu bahawa orang Melayu ni yang menyebabkan dia orang tak undi kita tahun 2018 kerana mereka termakan fitnah. Tapi selepas mereka termakan fitnah ni, mereka tengok tak kerosakan zaman Mali 22 bulan? Mereka dah tengok. Mereka tengok tak kerosakan 18 bulan zaman militasi? Mereka dah tengok. Tapi kenapa 2022 mereka undi Perikatan Nasional? Ada 4.2 juta orang. Sebab kita UMNO membiarkan Presiden kita sendiri masuk penjara masa kita jadi Perdana Menteri. Ada sikit betul lah apa yang Hafiz cakap. Orang ni dia cakap kan? Saya tak ada cakap lah. Saya sampai yang sumpah kan? Dia kena cakap. Tuan-tuan, orang nampak apa benda ni? Sesalah hati dia ramai orang merindui Datuk Najib lah. Tapi kalau presiden, kita punya presiden ni pun kita tak boleh tahankan, zaman kita jadi Perdana Menteri pun dia masuk ke dalam. Nanti orang Melayu lari pergi lepas. Hari ni Datuk Zahid tahu, Datuk Seri Anwar tahu bahawa antara orang yang boleh tarik sokongan orang Melayu untuk bersama mengukuhkan kerajaan perpaduan ini ialah Datuk Seri Najib. Ini kita faham. Saya kadang-kadang, tuan-tuan, masalahnya takkan kita nak cerita benda rahsia semua kat luar. Tak boleh. Kita ada strategi. Kita ada strategi yang kita boleh cerita. Yang saya cerita dengan tuan-tuan ni, cerita yang saya boleh cerita. Yang benda berlaku nanti, banyak benda saya tak cakap. Ini kita faham lah. Ada benda yang terpaksa di database. Jadi, bila kita dengar orang macam Isyam Jalil cakap, Presiden memang nak tengok Najib mengikut. Cuba tuan-tuan bayangkan, Datuk Seri Zahid ni daripada tahun 1987 dia dah jadi susu politik kepada Datuk Seri Najib. Dia susah untuk Datuk Seri Najib selamatkan dia. Dia hanya dah jadi tokoh GLC, dah jadi pengurusi Bank Nasional, Simpanan Nasional dan sebagainya, Ketua Holding, Bohab, semua dia jadi pengurusi banyak public listed company. Baru dia keluar daripada menjadi pegawai Datuk Seri Najib. Tapi dia masih lagi ada engagement dengan Datuk Seri Najib. Dia bersama, dia bukan setakat kawan semua, dia bekas staff Datuk Seri Najib. Supporting staff parlimen. Jadi saya nak beritahu, takkan dia nak biarkan Datuk Seri Najib merekuk dalam penjara. Baru-baru ni dia dapat jumpa Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib belum
Zahid, get me out from here. Tuan-tuan rasa Datuk Seri Zahid ni tak smart lah bila bekas bos dia cakap gitu. Kita semua ada hati buruk, kita semua ada cita-cita, betul-betul. Tapi takkanlah Datuk Seri Zahid nak biarkan Datuk Seri Najib ni berikut dalam jaga. Saya kadang-kadang, yelah, kita pun manusia bukan malaikat. Kalau jumpa Isyam Jalil ni, saya nak tumbuk muka dia. Betul-betul. Yelah. Melampau-lampau tuan. Apa dia cakap tu seolah-olah macam kita ni langsung tidak ada peri kemanusiaan. Saya duduk penjara tuan, bukan satu hari, 2 hari. Saya duduk di ISA 2 kali. Kali pertama 2 bulan, kali kedua 2 tahun 2 bulan. Saya tahu macam mana rasa berpisah dengan isteri, berpisah dengan anak-anak. Saya tahu macam mana kita dapat makan kalau family datang tu, kita dapat makan sedap. Tapi kita duduk makan makan beriji besi, tak sama macam makan kan anak-anak kita. Saya biasa susah. Bolehlah tahan lagi duduk penjara ni. Datuk Najib ni lahir-lahir ni dia anak bangsawan apa? Orang kaya berempat dari Pahang. Dia punya bak kata orang tu, yalah, semua sekali hidup okey, tak kata mewah lah, okey. Tuan Rahal tu, bapak dia Tan Sri Muar. Tan Sri Muar ni antara milioner. Hari ni berapa banyak yayasan Muar ni hantar anak orang pergi ke belajar luar negara dan sebagainya. Memang kaya raya. Cuma Tuan Razak ni tak nak ambil kesempatan ke atas duit isteri dia, itu sebab buat mata pun dulu masa tu duit tak ada. Ramai orang tak tahu. Ramai orang tak tahu. Rumah pun tak ada apa semua. Masa dia pergi, negara kena bagi rumah. Tetapi inilah dia kan? Kita ahli UMNO tak sama macam geng-geng PKR, geng-geng DP. Tetapi bila kita dah bersama, kita kena belajar macam mana nak memahami antara satu sama lain. Ini benda yang kedua yang saya nak sampaikan. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, okay, sebelum saya pergi ke bab yang kedua ni, kita dah dapat keputusan pengampunan yang pertama. Okay. Sebenarnya bila dah ada keputusan pengampunan yang pertama ni, kita dah tahu 29 tu, kan? 29 tu. Ada sebab-sebab tertentu saya tak boleh beritahu kenapa tak umum. Kerana Presiden tak pernah berhenti berusaha. Presiden tak pernah berhenti berusaha. Cuba nak mengubah keputusan. Dan ada sesuatu berlaku, saya tak boleh beritahu sebab apa benda yang berlaku. Ada kejayaan. Ada kejayaan, tetapi disebabkan sebab teknikal, benda tu tidak dapat diguna pakai. Ada sebab-sebab teknikal, benda tu tidak dapat diguna pakai. Maka itu sebabnya hari ini, apa yang kita buat hari ini, kita nak kumpul tanda tangan, bukan petition, bukan hantar mereka, tetapi kita nak kumpulkan tanda tangan orang yang sayang dengan Datuk Seri Najib seluruh Malaysia ni, untuk kita hantar wakaf merayu. Ini kena jelas merayu ihsan simpati budi bisara bagi tuanku Sultan Ibrahim kepada tuanku yang Tuan Agong ke-17 ini, supaya dapat beri pengampunan. Tuan-tuan, kita boleh merayu buat kali kedua. Ini ada orang cakap tak pernah seumur hidup lembaga pengampunan bagi hukuman setahun. Tak pernah. Inilah masalahnya tuan-tuan. Semua nak jadi peguam. Kalau Datuk Zaidi yang cakap, kita faham dia peguam. Betul lah. Dia cakap mestilah berdasarkan fakta. Tapi geng-geng Perikatan Nasional ni cakap berdasarkan Autam. Mokhtar Hashim, pernah dengar? Seorang menteri. Dia bunuh orang tak? Dia bunuh orang, dia tembak orang.
dia dijatuhkan hukuman mati. Tahun 1984 dia memohon pengampunan diraja. Dia dapat kelegaan hukuman macam ni. Bagi tuanku dia boleh bagi full pardon. Kalau full pardon ni maksud dia pengampunan penuh, keluar on the spot, tak ada rekod jenayah. Kalau dia keluar tu dia ada ahli parlimen, dia ada gaji lagi 2 tahun. 2 tahun dia gaji tu dibayar balik. Macam Datuk Syarwah, kerajaan bayar balik gaji. Kerajaan bayar balik. Itu full pardon. Atau dia dapat pardon saja. Dia dapat pardon, dia keluar penjara, tapi dia ada grace period. Macam seseorang yang tamat tempoh penjara 2 tahun, lepas tu 5 tahun dia tak boleh berpolitik, tak boleh pegang jawatan. Kalau dapat pardon saja, itu 5 tahun ada grace period. Satu lagi, dia boleh dapat kelegaan ataupun pengurangan. Okey. Macam Mokhtar Hashim tadi, kali pertama dia mohon daripada hukuman gantung sampai mati tukar kepada penjara seumur hidup. Okey? Lepas tu tahun 1991 dia mohon lagi sekali. Dia dapat apa yang dipanggil sebagai pengampunan penuh. Maka dia pun bebas, tuan-tuan. Gaji dia pun dapat bayar balik. Okey, pengampunan penuh. Okey, untuk kes yang hari ini yang Datuk Seri Najib ni yang kita nak buat tanda tangan ni, nak merayu supaya bagi dia tuanku mempertimbangkan pengampunan penuh. Tapi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, hak untuk beri pengampunan penuh ke, untuk beri pengampunan saja ke, untuk memberi kelegaan ini atas kepada Tuhan. Itu sebab ayat-ayat kita, kata-kata kita jangan sampai istana tersinggung. Baik-baik dia nak bagi pengampunan penuh, tiba-tiba jadi pengampunan saja. Baik-baik dia nak bagi pengampunan, daripada 12 dapat 6, dia bagi 3 tahun saja. Ini hak dia, tak boleh dihentikan. Apa keputusan bagi tuanku yang ke-17 ni, Agung yang ke-17, kita juga kena terima macam mana kita terima dengan keputusan bagi tuanku yang ke-16. Okay. Ada yang cakap kalau dah dia orang ni tak boleh tolong kita tarik saja syukur. Tuan bolehlah duduk dengan anak bini, betul lah. Datuk Zahid pun dah tak ada apa dia nak risau. Dia dah puas dah jadi di mana berada ni. Kalau tarik syukuran sekarang, dia pun tak heran sebab dia punya kes pun dah selesai, betul tak? Tapi siapa yang paling sakit kalau kita tarik syukuran tu? Yang paling sakit Datuk Seri Najib. Saya cakap terus terang tuan-tuan, zaman TikTok ni, saya nak beritahu tuan-tuan, paling sedap jadi pemegang. Tuan-tuan rasa ni apa kita 17 bulan kita tunjuk 7 pilihan raya selepas Cameron Highland kita menang tu, 7 pilihan raya straight kita menang. Sebab apa? Sebab ada media sosial. Dulu kita dijatuhkan oleh media sosial ni, betul tak? Dan bila kita jadi pemangkang, media sosial yang hantar kita ni terbalik tuan-tuan, sokong kita kerjakan kerajaan Mahdi. Ini ada tuan-tuan. Saya target 2 tahun Mahdi akan dibenci ke raya. Kita lawan. Rupanya 6 bulan je orang dah benci Mahdi, tuan-tuan. Betul tak? Jadi kalau hari ini ditakdirkan kita terpaksa, macam-macam boleh berlaku. Tiba-tiba hari ini bersatu dengan PAH bersama dengan Datuk Syarwah, kita jadi pemakan. Boleh tak? Ada orang tanya, kenapa tak tarik? Saya cakap tidak. Tarik pun boleh, tak ada masalah. Kita tetap jadi pemakan. Datuk Syarwah tetap jadi kerajaan. Boleh. Tapi tuan-tuan yang paling perit ialah orang yang berada dalam penjara. Siapa dia? Datuk Seri Najib. Hari ini saya nak tanya dengan saudara. Kalau dengarlah cakap Isyam Jalil, dengar cakap siapa nama ni, Tun Faisal,
cikgu buat badut biji ni, macam rangka badak, papa bobo. Kalau dengar cakap orang ni, kita tarik sokongan, kita jadi pemakan. Yang akan untuk jadi kerajaan. Kalau kita tinggalkan Datuk Syarah ini kan boleh tarik pas kan. Satu berapa ramai satu beratur nak suku dia, betul tak betul? Yang sengsara ialah orang yang dah dalam penjara. Kita tak boleh nak bantu. Dan percayalah tuan-tuan, kalau Datuk Najib tak keluar nanti teruk keadaan apa ni. Nanti kena terima lagi kad ni. Itu sebabnya sekarang ni kepimpinan parti fikir panjang sebelum buat keputusan-keputusan yang drastik. Dan yang paling penting sekali kita nak, kalau boleh, bekas komitmen kita ni dapat segera dibebaskan. Dan hari ini saya nak beritahu tuan-tuan, kalau ada orang lain yang dibebaskan Datuk Seri Najib ni, ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab dia juga ialah mangsa pada Mahathir. Dia juga ialah mangsa pada Mahathir. Kalau ada buat-buat Pakatan Harapan yang tak puas hati dengan usaha kita, biarkanlah tuan. Kalau ada yang keluar kenyataan yang melampau atau bantai individu, kerana itu bukan keputusan hati. Bila ada yang orang macam Tony Puah misalnya, dia buat yang itu sebab bila dia kena pergi Bukit Aman, dia datang dia buat ni. Yang datang dia mesti ni. Dia orang ni satu kata. Kena faham bahawa dalam DAP dia ada dua kumpulan. Satu Anthony Low, satu lagi geng-geng dia kisah. Yang orang lain takut ni geng-geng DAP lama ni. Geng-geng DAP lama ni nak menjatuhkan DAP yang sekarang. Cuma tuan-tuan fikirkan, dia kisah. Apa guna dia nak cakap dia impian melihat bukan bayi jadi Perdana Menteri Indonesia. Pertama sekali, jumlah populasi masyarakat sini makin lama makin kecil. Masuk akal tak dia orang menjadi Perdana Menteri? Tak masuk akal. Agak-agak kalau anak dia hari ini masih lagi susah DAP, dia akan buat tak kenyataan yang mensabotaj kerajaan perpaduan? Dia tak akan buat, dia akan diam. Betul tak? Kenapa dia buat macam ni? Dia nak jatuhkan Anthony Low. Ayat ni kita kena jelas. Itu sebab kalau Ram Kalpa ke Tony Puah ke, Lee Guan Eng ke, Lee Kisha ke, tuan-tuan nak bantai individu tersebut. Jangan anggap apa yang dia cakap tu ialah apa yang parti dia punya keputusan rasmi. Saya nak beritahu Tony Low, saya saudara, adalah orang yang orang yang sangat rasional, cukup beza dengan geng-geng Lee Guan Eng. Tak sama. Tak sama. Dalam kabinet pun dia duduk sebelah Datuk Zahid. Dan Datuk Zahid saudara, apa benda yang dia tak setuju dari AP ni, dia terus cakap. Setiap kali surat Aylabu, dia akan cakap dengan Anthony Low. Itu sebab senang. Senang kita berurusan dengan dia. Kalau boleh hari ini, saudara, kalau kita nak kerajaan ini kekal lama, saya nak beritahu tuan-tuan, tidak ada mana-mana parti boleh bentuk kerajaan satu kaum. Tak ada. Dan selalu contohnya, tuan-tuan tengok, dia orang menang 74 kursi, dia dapat yakinkan 10 orang daripada kita dia curi. Kemudian dia tipu geng Sarawak 23 orang, kata BN dah setuju sokong Willy. Berapa kursi dia dapat? Dia dapat 115. Dia dapat 115. Stabil tak? Tak stabil. Sebab masa dia dapat jadi kerajaan pintu belakang, dia ada 114 orang yang sokongan. Jatuh tak jatuh dia sebagai Perdana Menteri? Jatuh. Ismail Sabri, dia ada 114 orang yang sama yang sokong dia jadi Perdana Menteri. Dia boleh kekal lama tak jadi Perdana Menteri? Tak. Bila kita desak supaya pilihan raya, last kali dia buat pilihan raya, walaupun dia nak buat bulan 5 tahun 2023. Last kali dia kena buat November pun kita tinggal 26 kursi. Kalau ikut kepala dia, tuan-tuan, berapa kursi kita tinggal? Lagi jangan. Jadi, saya nak beritahu dengan saudara, kenapa BN boleh kereta sampai 61 tahun aman-aman harmoni? Sebabnya tuan-tuan, BN
terdiri daripada parti berbilang tahun. Orang India, orang Cina, orang Melayu, semua sokong BN pada ketika itu. Masa tu MCA, MIC, gerakan dapat tarik undi India Cina. Hari ini tuan-tuan, 97% orang Cina bersama Pakatan Harapan. 90% orang India bersama dengan Pakatan Harapan. Dalam bahasa yang mudah saya nak bagi tuan-tuan faham. Orang yang boleh takbir Malaysia dengan aman, damai, stabil, dalam kerajaan itu mesti ada Pakatan Harapan. Tak ada BN, mereka boleh hidup lagi. Tak ada PN, mereka boleh hidup lagi. Tapi kerajaan yang nak dibentuk mesti ada bukan lain. Baru kita ada 23. Kalau kita ada 115, tuan-tuan tengok Mahdi 126 butuh. Apakah lagi 115? Ayat ini kita kena faham. Ada orang kata, kita orang Melayu patut bersatu. Betul, kita boleh bersatu. Kalau kita satu dengan orang ni, tuan-tuan, semua kerajaan Bumi Putra macam sebelum ni, 114, 115, 116, tak stabil. Siapa, pelabur mana nak letak duit dalam negara kita? Bila pelabur tak letak duit dalam negara kita, tuan-tuan, sesekali kita punya pertumbuhan ekonomi akan muncul. Kita punya peluang pekerjaan akan berkurangan. Kadar pengangguran akan meningkat. Bila kadar pengangguran meningkat, tuan-tuan, sesekali kadar jenayah juga akan meningkat. Dan bila ini semua tak bagus untuk negara, siapa yang paling terkesan? 70% Bumi Putra yang ada dalam negara ini. Itu sebab jangan kita fikir pesan Melayu last kali yang lingkup Melayu. Betul, kita nak orang Melayu kalau boleh bersatu padu. Tapi tuan-tuan, bukankah kita dah cuba mempercayai Muhyiddin? Kita ampunkan dia. Kita bagi peluang dia jadi Perdana Menteri walaupun dia masa itu 32, kita ada 42. Kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Padahal 32 dia itu pun hanya 5 je yang betul-betul parti dia Republik. Itu pun pakai alamat PKR. Bertanya 16 dia curi daripada BN, 9 lagi dia curi daripada PKR. Kita dah bagi peluang dan dia khianat kita. Hari ini kita bagi peluang pada Amor. Kita tengok macam mana. Kita tengok macam mana. Itu sebabnya saya selalu ramai orang bising. Ada yang cakap kita go solo. Bukankah itu apa yang kita buat selepas kena kencing dengan Muhyiddin di Sabah? Di Melaka kita go solo ke kita bergabung ke? Solo. Kita menang besar ke lah? Di Johor kita go solo ke kita bergabung ke? Solo. Itu sebab pilihan raya pun kita go solo. Tapi nak buat macam mana? Orang kita, orang Melayu sendiri tak undi kita dah cakap dengan belah bagi. Betul tak? Tuan-tuan, 4.2 juta yang pas dengan bersatu dapat ni, percayalah cakap saya, sebagian besar dia orang UMNO juga. Orang UMNO juga yang khianat UMNO. Orang UMNO juga lah yang menyebabkan hari ini kita ni amat menyedihkan. Parti ada 3.7 juta orang, tapi ada 26 kursi. Parti yang hanya ada 1 juta orang macam PAS, dia ada berapa kursi? 49. Cuba bayangkan, parti yang ada berapa ratus ribu orang saja macam bersatu, jumlah dia punya kursi lebih banyak daripada itu. Macam mana? Itu sebab kita kena betulkan UMNO ni balik. Dan saya yakin kalau Datuk Seri Najib diberi peluang pembebasan, kita usaha nak dapatkan pengampunan penuh. Kalau tak dapat pengampunan penuh kali kedua ni, saya yakinlah baginda Tuanku Johor ni sangat adil. Kita harap buang-buang pun dia bagilah tahanan di rumah dulu. Setidak-tidaknya Datuk Seri Najib dapat kembali bersama dengan keluarga dia, dan kemudian 1 tahun 2 tahun lepas tu
info tu dah berakhir selepas apa ni 1-2 tahun dia dah boleh berkempen untuk kita untuk memastikan kemenangan Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan ini. Maka saya yakin pilihan raya yang akan datang kita boleh menang besar. Cuma kita kena banyak bertenang, tuan-tuan, banyak bersabar. Kalau kita percaya Yang Mahathir boleh bebaskan Datuk Seri Najib, atau kita percaya Perikatan Nasional boleh bebaskan Datuk Seri Najib, balik ni tolong silap 7-Eleven, jangan beli banyak, beli sebungkus je. Ambil baju tikus tu, makan, besok kita tak payah fikir lagi. Itu je kesiap saya. Sebab kita dah ceramah, Datuk Zaidi dah ceramah, dah panjang lebar. Hari-hari saya explain dekat saya punya YouTube ke, TikTok ke, beritahu kalau ada orang nak bebaskan Datuk Seri Najib, inilah kerajaan dia. Tapi ada orang percaya bahawa orang yang mulakan pendapat terpilih kat Datuk Seri Najib ni akan bebaskan. Saya tak boleh berfikir orang yang belajar kat Oxford boleh duduk dengan Dale Botok. Dale Botok ni, Khairuddin Abbasan ni, orang yang pergi seluruh dunia, tuan-tuan, Switzerland, pergi ke Amerika, pergi ke US, buat laporan menggunakan Emirates Justo ni, tuan-tuan, yang curi hard disk milik Petro Saudi. Dia bagi pada Claire Russell Brown, Sarawak Report. Claire Russell Brown telah bagi email itu kepada pegawai dia di London untuk temper, ubah surat. Dokumen yang dah diubah surat, dokumen palsu ni lah yang Khairuddin Abbasan dan Media Scam, Stesen Politik, Tuan Dr. Mahathir pergi sekali dunia buat report polis yang menyebabkan hari ini Datuk Seri Najib duduk dalam penjara. Dan hari ini Sam Jalil duduk dengan orang yang menganiaya Datuk Seri Najib ni, dan kita orang UMNO yang sayang Datuk Seri Najib ni percaya dekat Sam Jalil daripada percaya dengan kerajaan dia. Itu yang saya cakap. Balik kita beli sebungkus, jangan beli-beli. Bungkus pun dah cukup lah. Tak guna kita jadi manusia kalau tak boleh fikir. Orang yang paling takut Datuk Seri Najib bebas ialah Perikatan Nasional. Kena ingat itu tak? Orang yang paling takut Datuk Seri Najib bebas ialah Perikatan Nasional. Dan hari ini Datuk Seri Najib secara kita harap dia dibebaskan supaya dia boleh bantu kita, dan kita pun harap penyiksaan atas diri dia itu terhentilah. Itu yang paling utama. Betul lah kita nak pakai dia 2027 atau 2026, tetapi takkan kita nak biarkan bekas presiden kita yang banyak jasa ni, tuan-tuan, merekuk dan hanya keluar dekat negara lain. Ini bukan kita punya matlamat. Kalau nak ikutkan, tuan-tuan, UMNO hari ini sedang usaha untuk merayu supaya didengari kita punya pengampunan diraja ini seberapa segera yang mungkin. Saya tak boleh beritahu detail, benda dirahsia, tetapi seberapa segera yang mungkin. Bukan nak keluarkan Datuk Seri Najib hanya untuk buatkan UMNO sebelum beraya. Bukan. Kita nak hentikan kezaliman yang dilalui oleh beliau hari ini. Itu dia yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.